So dah start record. Kita mulakan lah. Okay, so untuk hari ni kita masih lagi sambung circle. Tapi dia punya situation sekarang, situation untuk point yang kedua, kita ada point of intersection of a circle and a line. Ada equation of circle, ada equation of a line. Okay, so kita baca soalan pertama, example pertama. Find the intersection between the circle x square plus y square is equal to 24 and the line y plus 2x is equal to 5. Boleh bayang tak dia punya situation macam mana? Boleh bayang tak situation dia macam mana? Macam cikgu cakap lah. Circle ni macam mana? Macam mana nak lukis circle? Bulat. Ya, bulat. Circle adalah bulat dan ada satu line yang memotongnya. Tapi tak tahu situation dia sama ada dia touch at 2 point, dia cross at 2 point, dia touch at 1 point ataupun dia do not touch. Tak tahu situationnya, tapi untuk case ni kita boleh terus direct buat lah sebab dia cakap find of intersection. Mesti ada intersection between circle and a line. Ni equation of circle, ni equation of line. Cikgu rasa nampak terang kot benda tu. Okay, so kita cuba settlekan lah. Soalan dia soalan simple sebab x square, y square, 2x. So ni ada y plus 2x is equal to 5. Yang pertama x square tambah y square is equal to 24, which is very simple equation of circle yang mana duduk dekat center dia duduk kat kosong-kosong, dia punya radius square root of 24. Okay, lepas tu kita ada y ni cikgu terus tukarkan, dia jadi 5 tolak 2x. Okay, so yang ni cikgu ambil sebagai first equation ataupun terbalikkan mana-mana lah awak rasa selesa. Okay, so 1 into 2. Okay, kita masukkan. So we have x square plus y. Y adalah 5 tolak 5x, 5 tolak 2x ni bukan 24. So 5 tolak 2x square sama dengan 24. Okay, so bila kita expand, yang belakang ni bila kita expand, kita akan dapat x square tambahkan dengan 25 tolak 20 x tambahkan dengan 4 x square sama dengan 10. Mana datang 10 pula? Sekejap kita adjust sikit sama dengan 10. Yang soalan ni kita buat sama dengan 10. Kita adjust sikit. Bagi jawapan dia dapat cantik sikit lah. Sini 10 tukarkan. Okay, so kita susun balik. Kita akan dapat kat sini 5x square lagi tolak 20x. Sini adalah 25 tolak 10, jadi tambah 15 sama dengan 0. Boleh factorizekan 5, dia akan jadi tolak 4x tambah 3 sama dengan 0. So kita akan dapat nombor lagi cantik lah, instead of kita guna 24, ni 10 24, nombor dia tak cantik. So untuk example kita ni bagi nombor cantik, bagi kita mudah faham Okay, so x yang kita dapat adalah x sama dengan 1 lagi 1 x sama dengan 3. Boleh? Okay, so dah dapat x sama dengan 1, x sama dengan 3, kita masukkan dalam ni. So when x is equal to 1, kita akan dapat y sama dengan 3. When x is equal to 3, y kita akan dapat negatif 1. So, masuk 3, dapat negatif 6, 5 tolak 6, dapat negatif 1. Okay, so kita buatlah find the point of intersection. So x, y point of intersection. So we have 1, 3, another one we have 3, negative 1. Boleh? So maksudnya situation dia cross at 2 point lah. Dekat macam ni. Bukan touch at 1 point dan do not touch. So ni situation dia. Boleh kelas? Boleh. Mudah je kan? Mudah. Ya, secara konsepnya mudah lah. So point dia,
point of intersection between circle and line. Ni je lah method dia. Maksudnya masukkan dalam equation. Senang cerita ni adalah persamaan serentak ataupun simultaneous equation yang kita belajar time form 4 dulu. Okay, kita tengok example 2. Teruskan. Example 2 dia dah a bit complicated sikit. Kenapa? Tadi ada x square y square je. Sekarang ni dah ada negative x, ada negative y, tambah 9. Tapi line dia masih lagi dia cuba simplekan. Ada soalan nanti dia dah cuba buat y sama dengan 7 tolak x bahagi 3. Dia dah mula complicatedkan keadaan lah. Tapi untuk case example dalam nota kuliah ni, kita cuba mudahkan supaya kita boleh nampak step, kita boleh tahu macam mana nak buat. Okay, so untuk soalan ni dah mudah dah. Lagipun y dah jadi subjek, so kita just substitute masuk dalam equation ni. So andai katalah yang ni adalah first equation, yang ni adalah second, kita boleh cakap 2 into 1. So masukkanlah, kita ada x square tambah 7 tolak x square tolak 6 x tolak 4 darab 7 tolak x tambah 9 sama dengan 0. So tugas awak sekarang ni, simplifykan benda ni, expand, simplify, semualah. So cikgu cepatkan pengiraan dia, kita akan dapat 2x square tolak 16x tambah 30 sama dengan 0. Boleh bahagikan 2 semua sekali, kita akan dapat x square tolak 8x tambah 15 sama dengan 0. So factorizekan, kita akan dapat x tolak 5 satu lagi x tolak 3. So jawapan kita x sama dengan 5, x sama dengan 3. So when x is equal to 5, masuk dalam ni. Ni tak ada When x equal to 5, masukkan dalam ni. So y kita akan dapat 2. When x is equal to 3, masukkan dalam ni. Y kita akan dapat 4. So point of intersection kita adalah 5, 2 and 3, 4. So cikgu shortcutkan benda ni, tak ada isu Ada masalah tak cikgu shortcut? Ke nak tunjuk tak? Expand satu-satu. Perlu ke? Tak perlu. Okay, tak perlu Okay. So kita tengoklah, kita sambung untuk example 3. Okay, kita tengok example 3. Example 3 dia cakap show that the line y. Boleh kita teruskan example 3? Boleh Okay. So show that the line y is equal to x plus 20 does not intersect circle x square plus y square minus 144 equal to 0. Hence find the shortest distance. Okay, so sekejap lagi awak ambil, take note sikit, the shortest distance kat sini. Sekejap lagi kita ada formula, cikgu keluarkan nanti formula dia. So minta salin. So ni line and the circle. Dia cakap do not intersect. Situation dia, satu bulatan, ada satu line. Boleh, ada satu line, tapi tak intersect. Boleh. Kita nak buktikan lah benda ni. Sebelum kita buktikan, sekejap lagi kita masukkan dululah. Okay. Cikgu tulis balik. X square tambah y square tolak 144 sama dengan 0. Okay. Tu yang pertama. Lepas tu kita ada equation kedua. Y sama dengan x tambah 20. Ni adalah equation kedua. Kita just masukkan je. Cikgu masukkan X masuk dalam, Y masuk dalam first equation. So 2 into 1. Boleh. So kita ada X square tambah X tambah 20 square tolak 144 sama dengan 0. Okay. So bila macam biasalah, cikgu shortcut kan. Bila kita expand, kita akan dapat X square. Ada 2X square. Tambah 40X. Tambah 256 sama dengan 0. Cikgu factorize lagi, cikgu dapat X square tambah 20X tambah 128. Okey. Sama dengan 0 Untuk menentukan dia sama ada touch, cross ataupun do not touch,
kita use discriminant. Boleh. So B square minus 4AC. Kita pun masukkan B square 20 square. Tolak 4 darab 1. C 128. Cuba kita tengok nilai dia berapa. Okay. So cikgu shortcutkan lagi. Nilai kat sini cikgu dapat negatif 122. Which is silap 122 pula. Which is kita dapat 112. Negatif 112. Which is less than 0 lah. Bila less than 0, bila B square minus 4AC is less than 0. So, line and circle do not intersect. Okay, setakat ni jelas? Jelas. Okay. Itu yang pertama lah. Lepas tu kita tengok situation kedua. Situation kedua, cikgu tukar colour lain. Ni colour hijau lah. Okay, situation kedua. Daripada soalan kita ni, kita tahu center dia adalah 0, 0. Boleh? Mana kita tahu 0, 0 sebab x square tambah y square sama dengan 144. So, perasan tak? Kita tak ada x tolak apa, y tolak apa. So, dia punya center akan dapat 0, 0 lah. Dan radius dia adalah 12. Radius dia adalah 12 Radius dia adalah 12. Sebab 144 punca kuasa dapat 12. So ni lah Okay. Untuk cari the shortest distance, cikgu ulang sekali lagi, the shortest distance. Shortest distance adalah perpendicular distance. Shortest distance adalah perpendicular distance. Yang ni kita kena jelas lah. Shortest distance adalah perpendicular distance. Okay. So, apa formula dia? So, kita tengok kat sini the shortest distance. Cikgu letak kat sini. Shortest distance D is equal to ada modulus. Boleh? AX tambah BY. Ataupun kita boleh pakai cikgu ubah sikit. AY tambah BX tambah C over A square tambah B square. Yang ni mana datang AX plus BX tambah C ni? So kita ada AX tambah BY tambah C is equal to 0. Ni adalah equation line. Equation of a line. Boleh? Yang mana situation kita kat sekarang ni, situation kita sekarang ni, dia nak mencari perpendicular distance. Kalau perpendicular distance kat sini, daripada titik ni kepada garisan ni. Boleh? Daripada titik ni ke garisan ni. Lepas tu, dia tengok find the shortest distance between the line and the circle. Dan dia nak nilai ni. Kita akan mencari daripada titik ni, daripada titik yang cikgu tunjuk ni, kepada center. Sebab dia hanya boleh cari antara line and a point. Ni adalah jarak shortest distance between line and a point. Situation dia macam ni lah. Ada satu line, ada satu point. Kalau kita pergi sini, jarak dia jauh. Sini jauh juga. Sini jauh juga. Tapi bila dia perpendicular tu adalah the shortest distance dia. So mana formula dia? Ni. Kita perlukan satu titik dan satu line. Boleh? Satu titik dan satu line. Satu titik. Ni satu line. Satu titik. Sama situation dia kat atas ni lah. Satu titik. Satu line. Boleh? Titiknya adalah center. Line dia adalah line yang kita ada lah.
Okay, A dengan B pula, A dengan B adalah nilai kepada, X. Sini cikgu buat X1, X2 lah. X1, Y1. Yang mana X1, Y1 tu, X1, Y1 adalah point. Boleh? Point yang kita cari tu lah. Point. A, Y plus B, X plus C adalah equation of line. Boleh? So, A dengan B, dia punya coefficient of AX dengan BY ni Okay, kita cuba kaitkan benda ni dengan soalan kita. Boleh? Okay, tadi kita ada, sekejap cikgu apa? Cikgu ke bawahkan benda ni. Alright, so kita sambung sikit kat bawah ni. Kita tengok ni formula dia. Tolong take note benda ni. Ni formula dia. So A, Y1 plus B, X1 plus C. Lepas tu ada square root A square plus B square. Kita cuba connectkan dengan benda ni Kita ada Y equal to X plus 20. Okay, cikgu tulis kat sini. Y is equal to X plus 20. Memandangkan bentuk ni tak sama dengan bentuk ni, bentuk yang cikgu kotakkan ni, so kita ubah sikit. Boleh, cikgu ubah sikit. Dia jadi Y tolak X tolak 20. Sama dengan kosong. Barulah sama. Boleh, barulah sama. So, kita nak guna line ni, line yang kita ada ni, dengan point kita adalah center. Kosong, kosong. Okay, so kita masukkan dalam formula. So, distance ataupun shortest distance, B lah cikgu pakai So, AY. Tengok AY. AY. Ataupun, sekejap sama je kita pakai macam ni. AX, BY ni. So, kita masukkan. So, kat sini adalah 1. Kita punya coefficient dia adalah 1. Darabkan dengan Y kita adalah 0. Tolakkan dengan 1 juga. 0. Tolakkan dengan 20. So, A square, B square. So, A square adalah 1 square, B square adalah 1 square. So, kita akan dapat macam ni. So, 1 darab 0. Habis, tolakkan 1 darab 0, habis juga. Tinggallah 20. Tapi sebab dia modulus, dia jadi 20 kat sini. Bawah ni akan jadi set 2. Boleh? Okey. Kalau nak tekan dalam perpuluhan pun boleh. Cuba tekan dalam perpuluhan. Tengok berapa dapat. 20 bagi set 2. Okey. 20 bahagikan dengan set 2. Tengok berapa jawapan dia? 14.14. So kita dapat 14.14. Boleh? 14.14. Okey, good. So 14.14 yang kita dapat ni adalah jarak antara center dengan line. Boleh? So kita nak nilai kat sini. Apa dia? So this, cikgu simplify kat sini. Cikgu finalizekan kat sini. Shortest distance between circle and line is 14.4 tolakkan dengan 12, which is radius dia lah. So jawapan dia kita akan dapat 2.14 unit. Okay, kelas. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Kalau tak berapa jelas nanti boleh refer balik nota awak ataupun boleh refer balik apa yang cikgu rekod ni. Boleh refer balik ni So go through balik satu-satu. Point dia kat sini je yang shortest distance ni. Sebab kita ada satu formula baru. Dia bukan formula baru sebenarnya, kita pernah jumpa. Mungkin guna tak guna je. Boleh? Guna ke tak guna je. Okay, so kita teruskan lagi boleh? Boleh. Boleh? Okay. So ni adalah subtopik seterusnya. Dia minta kita cari equation of tangent and normal to the circle. Equation of tangent and normal to the circle.
Okay, so tangent kita kena tahulah. Tangent adalah satu line yang touch the circle. So kalau macam ni, ni adalah tangent dia lah. Mesti dia touch So ni pun tangent dia. So dekat circle ni boleh jadi banyak tangent lah. Ikut point mana-mana yang kita jumpa lah dengan point tu. So ni bila satu line jumpa dekat circle, so dia akan jadi tangent. Mana-mana pun sebenarnya satu curve, ada satu line dia touch that curve. Yang line tadi automatic namanya adalah tangent kepada curve tu. So sama jugalah. Case kita ni circle ni adalah satu curve yang bulat. So ada satu garisan sentuh bulatan kita ni, so garisan tu dinamakan tangent. Okay. So kita tengok theorem ni sekejap If the equation of the circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, then the tangent to the circle at the point x1, y1 is formula ni. Kalau perasan, formula yang cikgu tunjuk ni, yang cikgu bulatkan ni adalah general solution, general form untuk equation of the circle ni yang cikgu tunjuk ni. Lepas tu kalau kita perasan lagi, x1, y1 dia sebenarnya olahan daripada equation of circle general form ni. x1, y1. X dengan x1 plus y dengan y1. G ada G kat situ. So x plus x1, f which is dapat daripada equation of circle, y plus y1 plus c is equal to 0. C ambil je lah daripada situ Okay. So kalau jelas kat sini, kita boleh proceed lah. Kita tengok example 1 Kita tengok example 1 dulu. Find the equation of the tangent and normal to the circle. So normal kat mana? Kalau tangent dekat dekat garisan ataupun yang sentuh ni kan. So normal adalah something yang perpendicular daripada tangent. So kalau ada satu circle, ni adalah tangent dia. Normal adalah satu yang perpendicular. Dan kena ingat, normal always cross the center. Boleh? Normal perpendicular. Normal akan always cross the center. Normal always cross the center. Cikgu sebut kat sini kenapa nanti ada dalam soalan dia cakap dia bagi satu normal line. Lepas tu dia minta cari point, dia cari center. So normal always cross the center. So nanti adalah idea sikit Okay, so example 1 kita tengok. Find the equation of the tangent and normal to the circle for x square plus y square is equal to 1 at the point -3, 1. Okay, situation dia lebih kurang macam ni lah. Cikgu pun tak boleh nak jangka lagi bentuk dia macam mana. Tapi yang penting cikgu tahu circle tu bulat. Lepas tu dia adalah betul-betul duduk dekat origin. Sebab apa? Sebab sini cikgu nampak x square plus y square. Confirm duduk kat origin. Sebab dia tak ada tolak-tolak. Tak ada x tolak apa, y tolak apa, tak ada. So 11 adalah dia punya radius, square root of 11. So -3, 1. Logiknya -3, 1 somewhere duduk dekat sini lah. Boleh, somewhere dekat sini. So tangent dia boleh jadi macam ni. Dan normal dia always selalu ikut center. Okay, so ni Okay, so dia nak minta kita cari equation of the tangent dulu. So equation of the tangent ni kita ubah sikit. Kita dapat x square tambah y square tolak 11 sama dengan 0. Dia dah jadi general solution. Okay, daripada sini G kita dapat G sama dengan 0. Boleh? G dalam 0 pula. Okay, G sama dengan 0. F pun sama dengan 0. Sebab apa? Tak ada 2gx, tak ada 2fy kat sini. Dan C adalah -11. Bukan -10 Cikgu silap kat sini. Sini adalah -11. Okay, so kita cuba masukkan dalam formula lah. Formula kita adalah x1
tambah y y1 tambah g x tambah x1 tambah f y tambah y1 tambah c sama dengan kosong. Okey, x1 y1 ni apa dia? Dia adalah at the point. Point tu dekat ni lah, senang cerita point dia dekat sini lah. Okey, so kita masukkan Yang pertama kita ada negatif 3 dan x yang pertama. Lepas tu kita ada 1 dan y. So 1 dan y. Lepas tu g kita kosong, f kita kosong. Kita ada negatif 11. Sama dengan kosong. So dalam erti kata lain, kita punya equation of tangent is equal to 3x tambah 11. Ni equation of tangent. Okay. Tu yang pertama. Dia nak equation of normal pula. Equation of normal, kita kena ingat M1, M2 sama dengan negatif 1. So kalau M tangent adalah 3, so M normal is equal to negatif 1/3. So ni kita dapat lah. So Y sama dengan negatif 1/3 X tambah C. Ya, memandangkan C kita tak jumpa lagi, ada dua cara lah. Sama ada C kita nak pakai nilai negatif 3 dan 1 ataupun 0,0. Yang mana kita akan tahu dia akan lalu dekat center. So cikgu nampak baik kita pakai yang center ni 0,0 kan. So add 0, 0 ataupun tak nak pakai cikgu. 0,0 ni tak nak pakai negatif 3 dengan 1 juga. Terpulang. Dia akan dapat nilai yang sama. So bila 0,0 masukkan dalam kita punya formula, sini kosong, C sama dengan 0. Dan equation of normal adalah Y sama dengan negatif 1/3 X. Okey, kelas. Boleh follow setakat ni? Boleh cikgu. Okey, good. Okey, andai kata cikgu saya tak nak pakai lah formula ni. Kadang-kadang tak ingat lah cikgu. Boleh kita pakai standard punya cara tu nak cari. So kosong ni cari gradient, lepas tu cari tangent, sama je. Boleh juga cari secara manual lah orang cakap. Ni adalah secara formula lah. Secara manual pun boleh pakai. Tak salah. Still dapat jawapan. Tapi cikgu suggestkan pakai yang ni supaya jalan kerja kita lagi pendek. Okey. Boleh kita teruskan ke untuk example tu? Boleh. Boleh Okey. So kita tengok example tu. Sama juga soalan dia. Find the tangent and normal line to the circle at the point negative 1 until negative 5. Okay, negative 1, negative 5. S dia adalah negative 1, negative 5. So situation dia, ni nak lukis pun tak sure macam mana ni. Sebab kena olah dulu kan, center dengan radius dia. Tapi why not kita keluarkan dulu. Kita mention dulu So kita ada S negatif 1, negatif 5. So kita ada X1 adalah negatif 1. Y1 adalah negatif 5. Okay, itu yang kita ada lah. So, daripada sini pula, kita boleh keluarkan G dia. Okay, daripada sini kita keluarkan G. So, cikgu nampak kat sini 2GX. 2G sama dengan negatif 6. G sama dengan negatif 3. 2F is equal to negatif 10. F is equal to negatif 5. Okay, kita mulakan satu lagi. C sama dengan negatif 82. Alright. So kita teruskan mencari dia punya equation of tangent. Kita start dengan X1, Y1 tambah G X tambah X1 tambah F Y tambah Y1 tambah C sama dengan 0.
So kali ni banyak sikit lah nilai yang dimasukkan tadi sebab kosong-kosong. Kerja kita jadi mudah lah. So takkanlah mudah je kan kerja kita selalu. So kita cari yang complicated sikit. So kita start dengan X1. So negatif 1X. So negatif X lah cikgu tulis kat sini. Yang kedua adalah negatif 5Y. Selesai. Lepas tu G kita ada negatif 3. So X tolak 1. Kita ada tolak 5 untuk Y. Untuk F. Lepas tu dalam ni X tolak Y tolak 5. Tolak 82 sama dengan kosong. Cikgu simplifykan benda ni. Dia akan jadi negatif 4X tolak 10Y tolak 54 sama dengan kosong. Okey, so yang ni kita boleh divide sikit dengan negatif 2. Kita akan dapat 2X tambah 5Y tambah 27 sama dengan kosong. So ni adalah equation of tangent. So ni equation of tangent. Boleh? Okey, daripada sini pula kita boleh susun dia jadi 5Y sama dengan negatif 2X tolak 27 ataupun dia boleh jadi Y sama dengan negatif 2/5X tolak 27/5. Boleh? Kenapa cikgu buat macam ni? Sebab kita nak cari dia punya M normal. So M tangent kita adalah negatif 2/3. Negatif 2/5. So M normal kita akan jadi 5/2. Boleh? Boleh pakai Y sama dengan 5/2X tambah C. Dekat mana? Sama ada menggunakan center ataupun boleh pakai add negatif 1, negatif 5. Okey. So kita cuba masukkan. Add negatif 1, negatif 5. Normal equation adalah negatif 5 sama juga dengan 5/2 darab negatif 1 tambah C. So kita akan dapat C lah. Boleh? Kita akan dapat C. Cuba kirakan. Negatif 5 tambahkan dengan 5/2. Jawapan kita adalah negatif 5/2. So C adalah negatif 5/2. So masukkan balik. Kita ada Y sama juga dengan 5/2X tolak 5/2. Ni adalah kita punya normal equation. Kelas, faham tak? Faham. Faham Okay. So teruskan lagi. Kita tengok example 3. Okay. Find the equation of the tangent to the circle at x square plus y square is equal to 25 from the point A15. Equation of the tangent. Sekejap So yang ni cikgu boleh lukis lah. Dengan confidentnya cikgu boleh lukis. Sebab x square tambah y square sama dengan 25. Situation dia satu circle which is bulat. Sini lebih kurang. So kat sini adalah y, kat sini adalah x. So center dia confirm 0,0. Boleh confirm 0,0. Sini adalah 5, sini adalah 5, sini adalah negatif 5, sini adalah negatif 5. Kenapa cikgu berani cakap macam tu? Sebab radius dia adalah 5, 5, 5. Tapi situation dia 1, 5. 1, 5. So 1, 5 mungkin somewhere dekat sini lah. Up sikit ke kan? Tak sentuh. Okay. Lebih kurang lah. Lepas tu dia cakap tangent from 1, 5. 1, 5. Boleh? 1, 5. Lebih kurang kat sini lah. Satu tangent dia lalu kat sini. Satu lagi tangent lalu dekat sini. Dia macam bersilang macam tu lah. So situation dia satu circle ada dua tangent. Sebab dia lalu daripada titik ni. Which is titik tu adalah 1, 5.
Ini gambaran kita lah. Tapi situation sebenar dia macam gambar kat atas ni. Boleh? Ni touch. Okay, sudah. Macam mana pula? Tadi ada 1 point je, senang nak cari kan. Tiba-tiba ada 2 point pula. Okay, so jalan kerja dia ada panjang sikit. So kita tengok x square tambah y square. Kenapa cikgu tunjukkan soalan ni? Sebab dalam example kita, dalam past year ada beberapa soalan yang bentuk macam ni. Okay, so kita tengok kita letkan lah Kita letkan y sama dengan mx tambah c. Boleh? Y sama dengan mx tambah c. Andai kata kita dah tahu 1 dan 5 kita adalah point yang kita akan lalu. So kita masukkanlah sini 5, sini m. Sebab m darab 1 tambah c. So m is equal to 5 is equal to m tambah c. So c kita berapa? C kita adalah 5 minus m. So cikgu dah ada equation of tangent kita adalah mx tambah 5 tolak m. Ni adalah equation of tangent kita. Tapi ada 2 tempat. Satu dekat sini. Tangent kita satu lagi kat sini. Yang mana dua-dua akan melalui titik ni. Tapi kita tak ada lagi nilai m. Boleh? So macam mana nak cari nilai m? Kita pun substitute masuk. Kita substitute masuk dalam equation of circle ni. So kita ada y So x square tambah mx tambah 5 tolak m square sama dengan 25. So tugas kita kena expand lah. Boleh? Expand. Sini dapat x square. Tambahkan mx square. Lepas tu tambah 10 mx tolak 2 m square x tolak 10 m tambah m square tambah 25 sama dengan 25. Yang ni macam mana? Cikgu buka, cikgu darab satu-satu. Darab mx tambah 5 tolak 5 kita squarekan. So ditambah 5 mx tambah 5 tolak 5. So darablah satu-satu. Ni darab yang ni. Lepas tu ni darab yang ni. So kena banyak kerja sikit lah. So dapatlah bentuk ni. So cikgu susun mana yang ada x square, cikgu letak satu tempat. Yang ada x, cikgu letak satu tempat. Yang tak ada x, kita letak satu tempat. So yang ni 2 nampak dah boleh potong. Ujung ni yang 2 dah boleh potong. So tinggallah yang ni 1 tambah m square untuk x square. Lepas tu kita ada ni x. Mana lagi ada x? Ada dah. So untuk x 10m tolak 2m square. Sini untuk x. Lepas tu kita ada tambah m square tolak 10m sama dengan 0. Okay, so dah selesailah bentuk ni. Oleh sebab dia adalah tangent dia adalah touch. So kita pakai discriminant b square minus 4ac is equal to 0. Pakai yang ni Kita pun masukkan b dia 10m tolak 2m square tolak 4a 1 tambah m square darab dengan c m square tolak 10 m equal to 0. Sudah cikgu, pening lah cikgu, banyak sangat m lah, x lah kan. Okay, tak apa. Nanti korang tengok balik benda ni. After disimplify, cikgu dapat 96m square tambah 40 m sama dengan 0. Which is kalau kita factorize M1 kat sini 96 1 yang ada M tambah 40 sama dengan 0. Which is kita dapat M kita 1 adalah 0. Boleh? 1 adalah 0 dan satu lagi adalah M sama dengan negatif 5/12. Ni 40 pergi sebelah dapat tolak 40 bagi 96. Boleh? Kalau kita tengok 40 bahagi 96, jawapannya adalah 5/12.
Boleh? Tapi sebab dia pergi sebelah, jadi negatif 5 per 12 lah. So M kita ada 2. Secara logiknya, kita patah balik bentuk kita ni. Walaupun lukisan cikgu ni saya ingat kan 1 tadi kan. So 1 logiknya duduk satu baris lah. Ni Y dia sama dengan 0. Yang ni yang kot atas ni lah. So logiknya betul lah jawapan kita ni. So jawapan kita boleh dapat yang pertama, equation of tangent kita bila kita masukkan equation of tangent. Tangent yang pertama cuba kita tengok balik. Kita ada equation of tangent kita mx tambah 5 tolak 5m. Y sama dengan mx tambah 5 tolak m. Okay, so yang pertama bila kita masukkan m sama dengan 0, sini 0 darab x habis. M ni 0, so y yang pertama adalah 5. Settle. Ni bukan y sama dengan 0 lah. Y sama dengan 5. Ni. Lepas tu yang kedua, M yang kedua kita ada negatif 5 per 12. So Y sama dengan negatif 5 per 12 X tambah 65 per 12. Mana cikgu dapat 65 per 12? Cikgu gantikan dekat sini. C tadi. C 5 tolak M. So 5 tolak, jadi tambahkan 12. 5 per 12. So kita akan dapat 65 per 12. So kat sinilah So ni tangent kedua. So ni nombor 1. Ni nombor 2. Okey kelas. Jelas tak? Okey kelas. Jelas tak? Jelas cikgu. Boleh. Okey. So yang ni cikgu nak awak tengok balik nanti Awak tengok balik macam mana jalan kerja dia sebab dia terlalu banyak MX. Tapi kalau kita tak cuba dengan sendiri susah juga sebenarnya. Boleh? Okey. So cikgu pergilah subtopik. Cari length. Lepas tu ellipse lah. Ada 2 example lagi cikgu rasa sempat kot. Okey. Kita tengok length of a tangent pula Length of a tangent, dia ada formula dia. Boleh? Dia ada formula dia kat sini. Length of a tangent from a fixed point P x1 y1 to a circle with a equation x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Denote by d is given by kat bawah ni lah. So px, so di pq, so p satu point yang dekat tangent ke titik. So nak cari D ni kita nak cari D ni. Boleh. Ada 2 method sebenarnya tapi saya tunjuk method yang ikut nota dulu Satu lagi method sebenarnya pakai Pythagoras theorem pun boleh dapat. Okey. So cikgu pakai nota dulu. So D adalah x1 square, y1 square, 2gx1, 2fy1 plus c. So kita perlukan G, kita perlukan F, kita perlukan C daripada general equation. Okey. So kita teruskan. Kita ada point P from the point negative 2, negative 3. So situation dia ada satu bulat, ada satu line. Lepas tu ni P dia negative 2, 3. So dia nak distance. Boleh? Okay, sebelum tu kita adjust sikit. Kita ada 2x square tambah 2y square tolak 7x tambah 6y sama dengan 0, which is ni bukan general form of circle. So kita adjust sikit, kena jadi x square, y square tolak 7 per 2x tambah 3, y sama dengan 0. So ni baru general form dia. Okay, so daripada sini kita kenalkan dulu apa tu G, apa tu C, apa tu F. So G kita 2G adalah negatif 7 per 2. Dan G kita akan dapat negatif 7 per 4.
Lepas tu 2F kita adalah 3. So F kita adalah 3/2. So ni kita dapat Okay. C kita pula dah ada kat situ. C sama dengan 0. So ni yang dapatan pertama lah. Okay. So ni point yang kita nak pakai X1, Y1 tu. Ni. Okay. So this one is X1, this one is Y1. Okay, kita cuba masukkan dalam formula. Distance is square root of X1 square. X1 square. So dapat 4. Y1 square dapat 9. 2GX. Nak pakai ni terus pun tak apa. Nak pakai apa? 2G kan? 2G dia ada dah. 2G negatif 7/2. Terus boleh pakai je. Negatif 7/2. Darabkan dengan negatif 2. Tambahkan dengan 3. Sebab 2F. Darabkan dengan 3. Tambah C. C kita adalah 0. So, kita settlekan dalam ni. Boleh? Kita settlekan dalam ni. Lepas tu kita square rootkan. Kalau ikutkan kat sini, jawapan dia adalah square root of 29 unit. Boleh kelas? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh. Boleh, okay. So, Boleh cikgu. satu lagi. Kita tengok example kat bawah ni. Okay, kita sambung balik So, andai katalah situation dia macam ni. Kita ada part C X, part C Y. Sebab cikgu nampak sini 3 kosong. So 3 kosong akan duduk kat sini. Elok je 3 kosong kat sini dan radius dia 2. So 3 kosong. 3 kosong, radius 2 maksudnya tambah 2 sini jadi 5. Tolak 2 sini jadi 1. So lebih kurang macam ni lah. Circle dia. Boleh? Lepas tu daripada sini ke sini adalah sudut tegak. Sini sudut tegak. Lepas tu kita akan ada satu tangent pergi ke 84. So logiknya 84 kat sini lah. 84 kat sini, sini Y, sini X. Okey. So kat sini adalah hypotenuse dia. Boleh? Hypotenuse dia cikgu buat H lah. Sini D, sini A. A kita dah tahu. A kita adalah 2. So ni 2 sebab radius dia. Sini adalah A. Boleh? So secara logiknya kita boleh cari hypotenuse. Boleh? Hypotenuse kita guna 8 tolak 3 square tambahkan dengan 4 tolak 0 square. Which is kita akan dapat 8 tolak 3 dapat 5. 5 kuasa 2. Sini 5 kuasa 2. Tambahkan dengan sini 4 kuasa 2. So kita akan dapat square root of 25 tambah 16 dapat 51. Sorry, 41. Cikgu padam sini. Tu kan? Sini 25. Situ adalah 16. So dapat 41 kat sini. Okay, itu hypotenuse. Okay. Untuk cari D, D adalah hypotenuse minus yang radius ni. So hypotenuse kita, hypotenuse square, H square minuskan dengan A square. Boleh? So hypotenuse kita adalah 41. Kita punya A adalah 2 square, so dapat tolak 4. So 41 tolak 4 adalah 37. So punca kuasa 37. So length of tangent from the point eight four to circle is square root of 37. Okay, selesai. So stop sampai sini untuk jawapan yang salah tadi ni So method pertama tadi kita pakai equation. Ni equation dia ni.
pakai equation. Method yang kedua adalah pakai Pythagoras theorem. So ada dua method lah. So dua-dua tu boleh diguna pakai. Okay, so sampai sini dulu untuk cikgu record yang ni. Nanti kita sambung balik. Thank you kelas.